Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita baca hadis-hadis berkenaan dengan Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والفرج الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا وعلمائنا وأولياء الله الصالحين ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadis yang ke-19 An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana wa 'arafa hududah, siapa yang berpuasa bulan Ramadan wa 'arafa hududah, dan kenal hak bagi Ramadan, hukum hakam berkenaan dengan Ramadan, kenal berkenaan dengan kemuliaan keagungan bulan Ramadan, wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lahu an yatahaffadha fih, dan dia jaga apa yang perlu dijaga. Dengan mana dia ni seseorang itu bukan sekadar dia lapar dan juga dia dahaga, tidak, tapi dia jaga anggota dia, dan juga dia bersungguh-sungguh beramal dalam bulan Ramadan ni kaffara ma qablah, jadi diampunkan segala dosa dia hak telah lalu. Jadi hak inilah yang mana bila masuk bulan Ramadan kita bukan semata-mata kita lapar dahaga, tapi kita jaga mata, jaga tangan, jaga semua anggota kita ni. Dalam masa yang sama kita memperbanyakkan, mempertingkatkan segala amal soleh kita di bulan Ramadan ni akan diampunkan segala dosa-dosa. Dosa mana ni? Dosa kecil, tidak termasuk dosa besar. Kalau dosa besar kena taubat secara khusus, tapi dosa-dosa kecil diampunkan dengan kita berpuasa, kita memperelokkan puasa kita, kita jaga diri kita daripada melakukan maksiat, kemudian kita meningkatkan amalan kita, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu, iaitu dosa-dosa kecil. Hadis yang ke-20 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gharima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Betapa rugi seseorang itu disebut nama aku di sisi dia, falam yusalli alayya, tetapi dia tidak berselawat. Jadi hadis ni dia terang 3 perkara yang mana rugi kalau kita tak buat. Yang pertama, apabila disebut nama Nabi SAW, maka kita diperintahkan untuk selawat sebagaimana ayat Al-Quran ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang beriman berselawatlah, sallu. Jadi sallu itu kata perintah. Jadi bila sebut kata perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bagi sama ada perintah itu perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah. Jadi ulama kata diwajibkan ke atas kita sekali seumur hidup, paling kurang luar daripada semaya kita selawat kepada Nabi untuk menunaikan tuntutan perintah tadi. Wajib sekali seumur hidup kita berselawat kepada Nabi SAW luar daripada semaya. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu setengah ulama kata dalam satu-satu majlis cukup bagi kita paling kurang kita selawat juga sekali. Dalam majlis ilmu ko, kita mari semaya tarawih ko, bila disebut nama Nabi SAW paling kurang
Dan walaupun dalam hati kita berselawat walaupun sekali. Itu mana lepas bila disebut nama Nabi SAW kita selawat. Semolek-moleknya setiap kali kita dengar orang sebut nama Nabi, kita berselawat, sama ada dengan mulut kita ataupun dalam hati kita. Dan digalakkan untuk kita berselawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi SAW. Sebagai tanda apa? Tanda kita kasih kepada Nabi SAW. Tanda kita nak dapat syafaat Nabi SAW. Dan cara yang paling mudah kita nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain belum tentu Allah Taala terima. Kita semaya, kita puasa, kita belajar, kita mengajar, kita buat baik, belum tentu confirm Allah Ta'ala terima amalan kita tu. Kita pun tak jamin puasa kita 100% diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan kata tak payah puasa, tidak, puasa tu tak kena puasa, tapi pahala di sisi Allah Ta'ala tu belum tentu dapat penuh daripada apa yang kita buat. Tapi bila kita berselawat, confirm Allah Ta'ala beri 10 kebaikan. Makna tak ada orang tu riak ke, orang tu tak ikhlas ke dia berselawat ke, tidak. Tetap dia akan dapat ganjaran 10 kali rahmat daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Bukan kerana lebih kita, tidak, tapi kerana lebih Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu ulama kata paling kurang kita ni, kalau ulama tasawuf paling kurang 1000 kali sehari, paling kurang. Kalau kita boleh gilah 100 kali sehari kau, 300 kali sehari kau, gila. Dan amalan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala adalah suatu perkara bila ditanya Nabi SAW, ayyul a'mali ahabbu ilallah, mana amalan-amalan yang paling Allah Ta'ala kasih, yang paling Allah Ta'ala suka. Nabi tak royak secara khusus amalan ni ko, amalan ni ko, Nabi tak royak. Tapi Nabi royak ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Hak kita buat secara istiqamah, kita buat berterusan, wa in qalla, walaupun sikit. Kita duk selawat 100 hari ko, kita duk ngaji semuka sehari ko, kita duk sedekah setiap kali kita masuk masjid, sedekah RM1 ko, ataupun apa saja, kita duk istiqamah, kita semai berjemaah ko, sekali sehari pun tak apa dah. Makna kalulah kita buat satu perkara secara istiqamah, kita duk zikir ko, kita duk tahajud walaupun 2 rakaat setiap hari ko, itu lebih baik. Kenapa? Kerana kita buat secara betul-betul, secara istiqamah kita buat. Dari suatu perkara, katalah bulan puasa ni kita duk ngaji juga, duk ngaji sampai khatam kita duk ngaji. Sekali, 2 kali, 3 kali kau duk khatam. Lepas Ramadan kita tinggal terus. Hak tu bukan amalan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ataupun kita bulan puasa ni, kita duk bangun sahur. Bila-bila duk bangun sahur tu, kita duk zikir, kita duk semaya tahajud ko, kita duk semaya sunat ko, kita duk ngaji Quran ko. Tapi lepas puasa tinggal terus. Subuh pun tak bangun, katalah lagu tu. Jadi tak sih lagu tu. Bukan amalan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala lagu tu. Supaya kita buat ni secara berterusan, walaupun sedikit. Jadi kena ada juga dalam sehari-hari ni kita berselawat pada Nabi SAW untuk kita mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu seseorang yang mana sangat-sangat rugi orang yang sempat dengan Ramadan, kemudian berlalu Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa-dosa dia. Rugi. Allah Ta'ala nak wi kelebihan kepada kita, nak wi anugerah kepada kita, nak wi hadiah kepada kita, tapi kita tak si. Sebagaimana seorang yang disuruh untuk masuk ke dalam gedung yang penuh dengan harta, penuh dengan emas, berlian, gapo semua. Kemudian dia masuk, disuruh ambil apa saja dia nak, tapi keluar dengan tangan kosong, tak ambil gapo sok karo pun tak ambil. Itu makna rugi. Begitu dengan kita, Allah Ta'ala nak ganda segala amalan kita, nak ampunkan dosa-dosa kita, nak beri kepada kita malam Lailatul Qadar, nak beri hadiah kepada kita, tapi kita tak terima daripada Allah Ta'ala, hadiah daripada Allah. Sangat-sangat rugi. Jadi hak ni Nabi kata sehingga berlalu bulan Ramadan tetapi dosa dia tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kerana bagi dia ni puasa tu serupa je. Bahkan takut bimbang-bimbang hati kita ni rasa berat lagi. Berat nak puasa, nak tarawih, nak tahajud, nak bangun sebelum subuh, nak buat segala amal kebaikan, rasa berat. Jadi na'udzubillah min zalik, moga-moga mari bulan Ramadan ni, inilah kita nak semangat balik, semangat kita untuk kita beramal ibadah.
Itu kado yang kedua, orang yang mana sempat dengan Ramadan tapi dosa-dosa dia tidak diampunkan. Dan orang yang ketiga yang ia sangat-sangat rugi di sisi Allah Ta'ala, iaitu orang yang sempat dengan mak ayah dia yang telah tua tapi tidak menjadi asbab untuk dia masuk ke dalam syurga. Itu di antara cara mudah untuk mendapat syurga Allah Ta'ala, dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Kerana doa daripada orang tua ni sangat-sangat berkat. Lebih-lebih lagi kalau orang tua tu hak mana memang usia dia lanjut, mak ayah kita usia dia lanjut, dia kalau berdoa boleh kita kata sangat-sangat ikhlas, berdoa memang semata-mata kepada Allah Ta'ala untuk anak dia. Jadi kalau kita berbakti, orang tua kita berdoa kepada kita, doa dia sangat-sangat makbul, sangat-sangat makbul. Jadi itulah di antara sebab untuk membolehkan kita mudah masuk ke dalam syurga, dengan berbakti kepada orang tua yang telah lanjut usia dia. Kemudian hadis yang ke-21. Hadis ni panjang. Ni Talhah, daripada Talhah. Rasa penuh baca dah sebelum ni. Talhah, kisah dia yang mana dia bermimpi dua orang, yang mana dua orang ni asal dia mari bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan nak masuk Islam. Mengucap dua-dua ni depan Nabi SAW. Jadi seorang sahabat ni sangat suka berjihad. Berjihad, akhir sekali meninggal, wafat dalam keadaan mati syahid. Saing dia seorang lagi hak sama-sama masuk Islam dengan dia ni tinggal setahun selepas tu. Kemudian Talhah ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok bermimpi, dalam mimpi dia tengok dua orang sahabat ni, seorang hak mati syahid, seorang hak mati setahun selepas tu dalam keadaan biasa je, bukan mati syahid. Kemudian dipanggil orang yang kedua mati, orang mati di keadaan biasa tu, untuk masuk syurga terlebih dahulu. Kerana masuk syurga yang terlebih dahulu tu dikira darjat dia, kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala lebih tinggi daripada orang yang masuk lewat. Sampailah ahli neraka hak paling akhir sekali masuk syurga. Atau orang mana orang yang paling akhir masuk syurga, itulah kedudukan ahli syurga hak paling rendah. Jadi sahabat ni hak mati dari keadaan biasa masuk dulu. Kemudian barulah dipanggil orang yang mati syahid untuk masuk. Kemudian orang yang panggil Talhah tu, panggil suruh masuk syurga tu, goyak kepada Talhah kena balik dulu. Kerana Talhah ni tak sampai masuk lagi, dia tak mati lagi pada masa tu. Kemudian esok dia pun duk ceritalah kepada saing-saing dia. Dia mimpi dua orang yang sama-sama masuk Islam. Hak seorang suka berjihad, seorang lagi dah keadaan biasa. Tapi hak dipanggil masuk syurga dulu, orang yang mati keadaan biasa. Kemudian sapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, pelik kenapa rasa pelik? Pelik apanya? Kerana Rasulullah kata dia ni walaupun dia hidup setahun selepas sahabat dia hak mati syahid, tapi dia sempat dengan Ramadan. Dengan makna dia ambil peluang. Allah Ta'ala beri usia kepada kita ni, masih lagi kita hidup sempat dengan Ramadan, dia ambil peluang untuk beramal ibadah. Dia mendapat malam Lailatul Qadar, digandakan amalan 83 tahun. Kita nak sapa usia kita 80 tahun pun belum tentu. Tapi anugerah hadiah yang Allah Ta'ala nak beri sangat-sangat mudah. Mana kalau kita dapat satu malam beramal ibadah, digandakan sehingga 83 tahun. Jadi waktu nak kata lebih walaupun dia hidup setahun. Kerana kita ni tak lupa, belum tentu kita hidup. Tak nanti tua, tak nanti muda, belum tentu kita hidup. Jadi peluang Allah Ta'ala beri kita sempat dengan Ramadan, sempat kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita kena ambil peluang. Peluang yang Allah Ta'ala beri untuk kita beramal ibadah. Jadi sahabat kata betul, dia sempat dengan Ramadan, sempat dengan puasa. Kemudian Rasulullah tanya lagi, bukankah dia ni sempat semaya banyak mana dalam masa setahun tu, banyak mana dia boleh semaya? Jadi sahabat kata betul. Jadi Nabi kata jarak beza kedudukan dua orang tu di antara langit dengan bumi, jauh beza. Jadi jauh beza. Walaupun usia kita lebih setahun, 2 tahun, 3 tahun sekalipun, setakat yang Allah Ta'ala beri ni kena ambil peluang. Kerana dengan peluang itulah menentukan, membezakan kedudukan kita di akhirat. Tapi hadis ni bukan nak kata jangan pergi berjihad, jangan pergi berperang, bukan lagu tu.
Siapa masa tetap, siapa masa berjihad kena berjihad, siapa masa berperang kena berperang. Dia kalau siapa masa wajib kena pergi. Tapi nak kata lebih orang yang ambil peluang usia yang Allah Ta'ala beri ini, ambil peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk kita beramal ibadah. Lebih di antara langit dan juga bumi, walaupun setahun je. Kemudian hadis ke-22, Ana Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ana lil 'abdi. Puasa dan juga Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba itu. Jadi hak ni di akhirat amalan-amalan kita ni akan membantu kita, beri syafaat dengan mana membantu kita dalam kubur, di padang mahsyar, di titian sirat, sehinggalah seorang itu masuk ke dalam syurga. Jadi dalam hadis ni ayat puasa dan juga Al-Quran akan memberi syafaat kepada seseorang. Wa yaqulu siyam, sehingga puasa tu sendiri berkata. Jadi segala amalan kita ni Allah Ta'ala rupa bentuk. Ni puasa kita, ni Al-Quran hak kita baca, ni amalan sedekah kita, ni amalan ni, ni amalan ni, ni amalan ni. Jadi siang puasa kita puasa tu akan dirupa bentuk oleh Allah Ta'ala dan berkata, ya ayyurab, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar. Aku telah menghalang orang ni, puasa berkata, aku telah menghalang orang ni daripada makan dan juga daripada nafsu pada siang hari. Fasyafi'ni fi, maka berilah izin kepada aku untuk aku beri syafaat kepada dia. Jadi orang mana ni? Orang ni orang yang membanyakkan puasa pada siang hari. Mana bukan semata-mata puasa wajib. Kalau puasa wajib ni semua orang kena puasa. Nak puasa kotak tak si puasa tetap kena puasa. Jadi termasuk dalam hadis ni adalah orang yang mana banyak berpuasa, termasuklah puasa-puasa sunat, dan dia jaga puasa dia. Sehingga puasa dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, beri izin kepada aku untuk aku tolong dia. Puasa tu minta kepada Allah Ta'ala untuk tolong kita di akhirat. Begitu Al-Quran. Al-Quran berkata kepada Allah Ta'ala, mana amalan yang kita ngaji semua tu akan dirupa bentuk oleh Allah Ta'ala, dan juga amalan tu minta dengan Allah Ta'ala. Wa yaqul Quran, dan Quran hak kita baca tu akan berkata, mana'tuhun nauma, ya Allah, aku telah menghalang dia tidur di malam hari, dengan makna masa-masa yang dia ada, masa-masa luang yang dia ada dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Makna ni orang yang selalu suka membaca Al-Quran. Jadi di akhirat Al-Quran akan berkata, aku telah menghalang dia daripada tidur. Bukan nak kata tak tidur langsung, tidak. Tapi istiqamah dia, ada waktu siang, ada waktu malam, ada waktu tertentu dia baca Al-Quran, sentiasa dia istiqamah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran akan berkata, fasyafi'ni fi, ya Allah, berilah izin untuk aku tolong dia, untuk aku beri syafaat kepada dia. Fayusyafa'an, maka Al-Quran dan juga puasa diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi pertolongan. Jadi gitulah segala amalan kita ni, dia sebenarnya ada syafaat daripada segala amalan kita. Tengok mana amalan hak kita nak bawa, mana amalan hak boleh menolong kita di akhirat. Kerana kita masuk kubur tu bukan masuk sekali keluarga kita, tidak. Kita masuk secara seorang. Di akhirat begitu juga, nafsi. Mak ayah kita akan berkata nafsi, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, saing-saing kita, jiran kita, semua orang akan berkata nafsi. Jadi di antara yang boleh menolong kita di akhirat adalah syafaat Nabi SAW dan juga amalan kita sendiri. Hadis seterusnya, hadis yang ke-23. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'a minan nar. Ada bagi Allah Ta'ala pada setiap hari, setiap siang dan juga setiap malam, utaqa, orang-orang yang mana Allah Ta'ala bebaskan daripada neraka, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Dengan makna setiap hari pada bulan Ramadan ni ada orang-orang hamba-hamba Allah yang dibebaskan daripada neraka. Apa makna hadis ni? Sedekah kalau kita tengok, tak ada lagi orang yang masuk syurga, tak ada lagi orang yang masuk neraka. Mari mana orang-orang yang dibebaskan daripada neraka. Dengan makna zahir dia tu termasuk ahli neraka. Dengan amalan dia buat tu dia adalah ahli neraka. Tapi dengan rahmat Allah, dengan masuknya bulan Ramadan, dengan amalan hak dia buat, amal ibadah hak dia buat, mengharapkan keampunan Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala
Jadi seolah segala dosa dia tu diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan juga dia dibebaskan daripada neraka. Bukan nak kata dia masuk neraka dah, tidak, tapi atas muka dunia ni zahir dia tu, amalan dia buat tu melayakkan dia untuk masuk neraka. Tapi bila masuk Ramadan, nafsu kita lemah. Nafsu kita lemah, semangat kita untuk beramal ibadah tu lebih. Nak mari berjemaah, nak bangun sebelum subuh, nak berzikir, nak mengaji Al-Quran, nak sedekah, nak semaya tarawih, nak buat segala amal baik itu, semangat kita jadi lain. Jadi dengan segala amalan yang kita buat dan juga sifat pemurah Allah Ta'ala di bulan Ramadan ni, diampunkan dosa-dosa dia. Bila diampunkan itulah seolah-olah dia dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada neraka. Bila ni? Setiap hari. Mana setiap hari ada orang-orang, mereka yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala, dengan makna diampunkan dosa mereka, yang mana dosa itulah yang melayakkan mereka ni asalnya masuk ke dalam neraka. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Begitu juga bagi seorang muslim itu ada doa yang seorang muslim itu berdoa dengan doa tu, fayustajabu lah, diterima doa tu. Jadi setengah ulama kata, kalaulah kita nak ada hajat-hajat besar kita, ada hajat yang mana kita nak sangat hajat tu, hajat-hajat besar, maka kita perbanyakkan berpuasa sunat. Perbanyakkan puasa sunat. Bahkan ada, kamu pernah dengar di pesantren-pesantren di Indonesia, kiai-kiai di sana berpuasa selama setahun. Setahun tu nak minta satu hajat dengan Allah Ta'ala. Hajat supaya Allah Ta'ala jaga pondok dia. Jaga pondok dia. Di Temboro ada kiai. Dan di Temboro hak terbaru-baru ni, di pondok tu lahir seorang hafiz Al-Quran, baca semalam 30 juzuk sampai ke subuh. Daripada kiai tu tak ada dah, tapi berkat dia nak suruh Allah Ta'ala jaga 3 tahun dia berpuasa. Tahun pertama kecuali hak tak boleh puasa lah, hari raya apa semua tu, tapi dia puasa sepanjang tahun semata-mata satu hajat. Tahun kedua puasa sepanjang tahun semata-mata satu hajat. Hajat tu hajat kepada hajat agama lah. Bukan hajat semata-mata diri dia, tidak, tapi kita lagu tu. Mana katalah kita ada hajat-hajat besar, kita perbanyakkan puasa. Kerana orang yang berpuasa ni dalam hadis sebut ada satu doa yang mustajab doa. Jadi kalau kita nak satu hajat-hajat besar kita, perbanyakkan kita puasa. Dan ulama kata bila? Iaitu semasa nak buka. Semasa nak buka puasa itulah perbanyakkan kita berdoa di situ, kerana situlah di antara waktu-waktu mustajab bagi seorang yang berpuasa. Jadi hadis ni sebut bagi orang yang berpuasa tu ada satu doa yang mana Allah Ta'ala mustajab doa pada. Jadi ulama kata iaitu pada waktu-waktu sebelum kita berbuka puasa tu. Jadi perbanyakkan berpuasa, termasuk puasa sunat, kalaulah kita nak ada hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Hadis yang ke-24, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Tiga golongan yang tidak ditolak doa-doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mana pemimpin yang adil Allah Ta'ala beri. Siapa-siapa menjadi pemimpin, ada orang bawah dia pimpin, dan dia seorang yang adil, juga doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, as-saim, seorang yang berpuasa hatta yuftir, sehingga dia berbuka. Buka tak ada lah. Mana sepanjang masa dia berpuasa tu, ada ketika yang mana doa dia mustajab. Termasuk kita puasa wajib sekalipun, ada doa masa-masa yang mustajab. Sebab tu dalam sehari-hari kita perbanyak berdoa. Bulan puasa ni kita sehari kita berpuasa, bahkan tak serupa. Dalam keadaan kita doa dalam keadaan lapar dengan doa dalam keadaan kenyang, tak serupa. Bila kita keadaan lapar, khusyuk kita tu lebih, mengharap kita kepada Allah Ta'ala tu lebih, perasaan kita, hati kita halus, hati kita ni dia lebih lagi daripada kita dalam keadaan kenyang, kita dalam keadaan biasa. Bila kita dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan kena sakit kau gapo, dia jadi automatik. Hubungan kita dengan Allah jadi kuat lagi. Tak serupa kita dalam keadaan sihat, kita dalam keadaan kaya, kita dalam keadaan segar, kita dalam keadaan ada segala perkara ada dengan kita. Tak serupa kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan lapar, kita dalam keadaan kurang. Hak ni lebih, hati itu lebih bergantung kepada Allah Ta'ala.
Jadi dalam hadis ini sebut orang yang berpuasa bila mustajab tu, saat dia berpuasa. Jadi setengah ulama kata sebelum kita berbuka. Dan juga yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang mana dizalimi. Setengah hadis ayat tidak ada hijab di antara orang yang kena zalim dengan orang yang menzalimi itu. Dan yang terbaik kita minta, kalaulah orang zalim kepada kita, sebaik-baik doa hak kita minta iaitu kita minta Allah Taala hak balas. Ikutlah apa saja. Kalau kita nak Allah Taala balas lagu ni, takut hak kita minta tu lebih pula daripada gapo kita zalim. Dia curi, katalah dia curi selipar kita. Kita minta dia tu kena langgar. Akhir sekali makbul doa kita, kena langgar sungguh di kereta, patah kaki dia. Di akhirat dia boleh tutup semula dengan kita. Atau ada yang selipar hak dia curi dengan kaki dia hak patah disebabkan doa kita. Jadi hak sebaiknya kalau kita kena zalim, ya Allah, atas orang yang menzalimi aku tu, balaslah apa saja yang engkau nak balas. Aku seruh kepada Allah Ta'ala. Cukup bagi kita. Kerana doa orang yang dizalimi ni berkat dimakbulkan di sisi Allah Ta'ala. Bahkan kalau cara Nabi lain lagi. Orang yang zalim kepada Nabi, orang yang buat khianat kepada Nabi, orang yang buat anania kepada Nabi, Nabi minta hidayah, Nabi minta rahmat, Nabi minta hidayah, Nabi minta mereka ni insaf. Kita jauh daripada tu. Orang khianat kita, orang zalim kepada kita, orang buat jahat kepada kita, kalau boleh kita nak suruh mati, kalau boleh kita nak suruh kena langgar kereta, tu kita. Tapi Nabi tidak. Nabi dia nak hidayah kepada umat, dia nak orang itu insaf, dia nak orang itu lebih baik. Penduduk Taif, kalau ikut malaikat hak jaga bukit menawarkan kepada Rasulullah SAW. Jibril mari, Jibril ayat ni ada malaikat hak jaga bukit ni turun menawarkan, kalulah Nabi nak malaikat hak jaga bukit ni akak bukit gi hempak atas penduduk Taif pun boleh. Tapi Nabi tidak. Kalau kita molek khianat ke aku lagi, buat zalim ke aku lagi, tak terima dakwah aku lagi, makna pakai mati belakang. Nabi tidak. Nabi kata kalulah mereka tidak beriman sekalipun, mungkin anak cucu mereka akan beriman kepada Allah Ta'ala. Makna positif Nabi itu, walaupun Taif, penduduk Taif terlebih, tapi mungkin anak cucu beriman. Selepas tu beriman sungguh. Lepas pembukaan kota Mekah, selepas Nabi menguasai Madinah, anak cucu penduduk Taif beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi tu nak kata kalau mati tak ada dah hak beriman. Jadi kita hak terbaik iaitu minta hidayah kepada orang yang menzalimi kita. Kalaulah tak boleh juga, hati kita tak boleh terima juga, kita minta Allah Ta'ala sesuai hak balas. Apa sahaja suruh minta Allah Ta'ala balas. Jangan kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah balas lagu ni, ya Allah suruh mati, ya Allah patah kaki, patah tangan kau. Jangan. Takut kita minta tu lebih, di akhirat kita pula dituntut atas kita ni menzalimi dia melalui doa kita. Doa kita tu menzalimi dia pula. Jangan lagu tu. Kemudian dia kata yarfa'uha Allahu dunal ghamami yaumal qiyamah. Jadi doa-doa tu diangkat melebihi daripada awan, dengan makna naik doa-doa orang yang dizalimi, orang yang puasa dan juga imam yang adil, pemimpin yang adil, dengan makna diterima oleh Allah Ta'ala. Wa tufattahu laha abwabus sama, dan juga dibuka pintu-pintu langit. Doa-doa tu, segala amalan kita naik, doa-doa diterima naik. Wa yaqulu bi'izzati, dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, bi'izzati, dengan kemuliaan aku, la ansurannaki walau ba'dahin, la ansurannaki ba'dahin, aku akan tolong, aku akan perkenankan doa dakwah doa tu walaupun satu ketika. Wa fi riwayah was-sa'imi hina yaftir, dan orang yang berpuasa ketika mana dia berbuka, ketika mana saat dia berbuka, itu doa, masa doa dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nak kata hadis ni memang sungguh-sungguh Allah Ta'ala, yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, ataupun ketika mana dia nak buka puasa. Yang ketiga orang yang dizalimi, ni benar-benar Allah Ta'ala akan tolong dengan doa tu. Orang yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala, dizalimi, Allah Ta'ala akan tolong. Hadis seterusnya, hadis yang ke-25,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad. Ni lebih kurang supon tadi. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada satu doa yang tidak tertolak. Kemudian seorang sahabat dia kata, Ibnu Abi Mulaikah, sami'tu Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Abi Mulaikah ni riwayat, aku mendengar anak kepada Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar berkata ketika berbuka. Ini bukan hadis Nabi. Tapi sahabat-sahabat dia tahu. Dia bila masa mustajab doa tu, iaitu ketika mana kita nak buka. Jadi sahabat ni doa apa? Anak kepada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Ya Allah, aku minta dengan rahmat kamu yang meliputi segala perkara untuk engkau ampunkan dosa-dosa aku. Jadi sahabat ni dia tak minta semata-mata perkara dunia dia tak minta. Jadi sahabat ni walaupun mustajab doa sekalipun, waktu-waktu mustajab doa sekalipun, dia minta perkara-perkara akhirat. Jadi kita lagu itulah. Bukan tak ada kita kata tak ada hajat-hajat dunia, bukan tak ada. Tapi jangan kita lupa hajat-hajat akhirat kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, beri taufik kepada kita. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Mana minta perkara-perkara akhirat tu jangan kita lupa. Tambahkan, beri semangat kita untuk beramal ibadah, beri semangat kepada kita untuk kita boleh menjauhi segala maksiat. Maknanya jangan kita lupa hajat-hajat akhirat. Walaupun ada hajat-hajat dunia, tapi jangan kita lupa hajat-hajat akhirat. Sebab tu sahabat ni walaupun dia tahu mustajab doa sekalipun, dia minta supaya waktu berbuka tu minta supaya Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa dia. Hadis seterusnya, hadis yang ke-26. Ani Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah ni orang yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu lebih pemurah apabila masuk bulan Ramadan. Itu sifat Rasulullah. Hina yalqahu Jibril, ketika mana bertemu dengan Jibril. Bila bertemu dengan Jibril, Rasulullah ni bertambah pemurah. Setengah ulama kata pemurah sini bukan pemurah dengan makna sedekah saja, sedekah wisumbangan, bukan hak tu saja, dengan makna segala amal kebaikan. Rasulullah ni sangat-sangat suka buat amal kebaikan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, dan lebih-lebih lagi semangat Rasulullah nak buat amal kebaikan itu lebih-lebih lagi ketika mana bertemu dengan Jibril. Begitu juga kita apabila masuk bulan Ramadan, semangat kita untuk beramal ibadah, semangat kita untuk buat amal kebaikan lebih lagi. Dia jadi lebih. Kita nak semaya, kita nak zikir, kita nak mengaji Al-Quran, kita nak bangun sebelum subuh, kita nak tarawih, kita nak semaya sunat kau, kita nak sedekah kau, segala perkara tu jadi semangat kita lebih. Begitu juga kalau kita pergi Mekah, kita juga jadi tempat tu menyebabkan semangat kita jadi lebih. Kita tengok Kaabah, kita tengok orang-orang ramai buat amal ibadah, semangat kita jadi lain. Begitu juga kita mari tempat-tempat yang mulia. Kita mari tempat-tempat, kita mari masjid, kita mari majlis ilmu. Kita bertemu dengan orang-orang soleh, kita bertemu dengan orang-orang baik, semangat kita untuk buat amal ibadah, untuk buat baik juga, dia akan jadi naik, jadi akan jadi lebih. Begitu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ni masuk bulan Ramadan, sifat pemurah Nabi itu lebih, sifat nak buat baik jadi lebih. Begitu juga ketika mana bertemu dengan Jibril, semangat Nabi nak buat baik itu jadi lebih. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi Rasulullah ni bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam Ramadan tu bertemu dengan Jibril. Kalau hari-hari biasa bukan tiap-tiap hari. Tapi bila masuk bulan Ramadan, setiap malam Rasulullah akan bertemu dengan Jibril. Kerana Jibril ni dia tak boleh turun ikut suka dia. Hari malam ni nak turun, esok nak turun, tidak. Tak boleh turun ikut suka dia, tak boleh. Jibril itu turun semata-mata perintah daripada Allah Ta'ala. Tak ada Jibril nak jumpa Nabi Muhammad esok pagi esok ke, tidak. Jadi semata-mata turun tu adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi pada bulan Ramadan, Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Rasulullah pada setiap malam. Buat apa? Iaitu fayudarisuhul Quran. Nabi dengan Jibril ni duduk tadarus Al-Quran. Nabi baca, Jibril dengar. Semuk bacaan Nabi SAW. Walaupun kita kata Rasulullah tak baca salah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi, tapi nak tunjuk kepada kita cara bila masuk bulan Ramadan boleh sunat untuk kita tadarus Al-Quran. Kita baca, orang lain semuk, orang lain dengar.
Orang lain baca, kita dengar, kita semuk. Tu makna tadarus Al-Quran. Jadi Jibril dengan Nabi tadarus Al-Quran, semuk baca Al-Quran, bukan dengan makna takut ada salah, tidak, tapi nak tunjuk kepada umat, nak tunjuk cara kepada umat. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwalu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan Rasulullah itu lebih pemurah pada bulan Ramadan ni dengan kebaikan. Dengan kebaikan dengan mana bukan sedekah saja, segala amalan. Rasulullah pemurah, mana mudah, pemurah dengan mana mudah untuk buat baik, mudah untuk buat segala amalan baik. Min ar-rihil mursalah, daripada lebih daripada angin yang bertiup. Kalau kita tengok angin ni mudah aja. Angin ni dia gerak tu mudah aja. Jadi Rasulullah tu lebih mudah untuk buat amal kebaikan, terutamanya pada masuk bulan Ramadan dan juga terutama ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian hadis yang ke-27, qala unzilat suhufu Ibrahim AS fi awal lailatin min Ramadan. Diturunkan suhuf Ibrahim AS pada awal bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madaina min Ramadan. Diturunkan kitab Taurah 6 hari yang pertama pada bulan Ramadan. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Wa unzilal furqan li 24 khalat min Ramadan. Dan diturunkan Furqan Al-Quran 24. Ini khilaf ulama. Masyhur di sisi kita Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Jadi hadis riwayat 24. Tu sebab tu ada khilaf bila Al-Quran diturunkan. Tapi tak ada khilaf Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan juga tak ada khilaf bahawa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Kemudian hadis seterusnya, hadis yang ke-29, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa-siapa yang mana dia lupa daripada dia berpuasa, kemudian dia makan dan juga minum, maka hendaklah disempurnakan puasa dia, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala hak beri makan dan juga beri minum. Jadi seorang hak makan daripada lupa, itu sebenarnya hadis ni riwayat Allah Ta'ala hak beri makan, Allah Ta'ala hak beri minum, hendaklah dia sempurnakan, mana tidaklah membatalkan puasa dia. Hadis yang ke-30, iaitu adalah Rasulullah SAW menggalakkan untuk berqiyamul lail pada bulan Ramadan tanpa menyuruh mereka secara wajib. Ini suruh mendirikan qiyamul lail dengan makna tarawih. Rasulullah menggalakkan sahabat-sahabat untuk mendirikan sembahyang tarawih, tapi bukan secara wajib, secara sunat muakkad. Fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa yang mendirikan Ramadan dengan makna menjaga tarawih dia kerana beriman dengan Allah Ta'ala dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, akan diampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Kemudian kita tengok hadis-hadis ia berkenaan dengan malam Lailatul Qadar sikit. Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru ahya al-lail. Rasulullah apabila masuk 10 malam yang terakhir, kita malam ni malam yang ke-21. Jadi bermula malam yang ke-21, bermula 10 malam yang terakhir. Jadi Rasulullah 10 malam yang terakhir ni Rasulullah menghidupkan malam dengan mana Rasulullah beramal ibadah, menghidupkan malam dengan amal ibadah. Wa ayqadha ahlah, dan juga Rasulullah gegok ahli keluarga dia, mengejutkan ahli keluarga dia hok mana tidur tu, Rasulullah kejut untuk sama-sama beramal ibadah. Wajaddad, dan bersungguh-sungguh beramal ibadah. Wasyaddal mi'zar, dan Rasulullah ketat kemah, kain sarung dia pakai tu Rasulullah kemah, dengan makna Rasulullah bersungguh-sungguh beramal ibadah dan juga tidak menggauli isteri dia. Kerana 10 malam ni, 10 malam terakhir, fokus Rasulullah hanya semata-mata untuk beramal ibadah. Kemudian kita tengok berkenaan dengan hadis malam Lailatul Qadar, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan terdapat
satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalang daripada mendapat kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu, faqad hurim, maka dia telah terhalang. Dengan mana sangat-sangat rugi orang yang mana sempat dengan malam Lailatul Qadar tapi tidak ambil peluang untuk beramal ibadah, sangat-sangat rugi. Seolah-olah dia tidak mendapat apa-apa kebaikan. Hadis seterusnya, maqama lailatul qadri, lebih kurang dengan hadis tadi, siapa yang mana mendirikan malam Lailatul Qadar dengan mana beramal ibadah pada malam Lailatul Qadar, imanan, kerana beriman kepada Allah Ta'ala, wahtisaban, dan juga mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih, akan diampunkan segala dosa dia. Jadi orang yang beramal ibadah pada malam Lailatul Qadar, diterima amalan dia, akan diampunkan segala dosa-dosa dia. Dosa mana ni? Dosa kecil yang telah dia buat sebelum ni. Kemudian kerana Rasulullah SAW yujawiru fil ashr awakhir, Rasulullah SAW beriktikaf. Ini sunnah Rasulullah SAW, 10 malam terakhir Rasulullah beriktikaf. Apa tujuan? Untuk fokus kepada ibadah. Macam kita duduk sejid. Bila kita duduk sejid, tak ada kita nak mikir kau lain itu, kurang sikit. Bila kita duduk sejid, fokus kita semata-mata nak buat amal ibadah. Macam kalau kita pergi Mekah, kita pergi Mekah, fokus kita tu semata-mata nak beramal ibadah. Begitu juga Rasulullah, bila mana masuk 10 malam terakhir, Rasulullah beriktikaf di masjid untuk apa? Untuk beramal ibadah. Wa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, taharrabu lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Kemudian taharrabu lailatul qadri fil witri. Hadis lain Rasulullah sebut, carilah malam Lailatul Qadar pada malam yang ganjil. Jadi kita bermula daripada malam ni, malam 21, 23, 25, 27, 29. 5 hari ni. 5 hari ni pelebih sikit. Segala amal ibadah kita pelebih sikit. Moga-moga bertemu sempat kita dengan malam Lailatul Qadar, digandakan segala amalan kita sehingga 83 tahun. Kemudian iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir daripada Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa. Malam Lailatul Qadar pada 9 malam yang terakhir, dengan makna malam yang ke-21. Fi sabi'atin tabqa, pada 7 malam yang berbaki, dengan makna pada malam 23. Fi khamisatin tabqa, pada 5 malam yang berbaki, dengan makna pada malam yang ke-25. Ini ada satu kisah. Satu kisah yang mana satu ketika Rasulullah keluar untuk royak kepada sahabat bila berlaku malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah tengok 2 orang duduk balah. Bila tengok 2 orang duduk balah, jadi Rasulullah kata, aku keluar ni untuk royak kepada kamu bila berlaku malam Lailatul Qadar. Tapi aku tengok ada 2 orang duduk balah ni, wa innaha rufi'at. Jadi wahyu khabar yang diberikan kepada aku tu diangkat. Dengan makna wahyu ni, wahyu ye harus boleh Nabi nak royak, boleh Nabi nak tak royak pun boleh. Ada wahyu yang diberi pilihan kepada Nabi, sama ada nak royak ataupun tak royak. Tapi kalau Al-Quran, wahyu Al-Quran yang wajib Nabi kena sapa, itu mustahil bagi seorang Rasul untuk lupa. Tapi kalau wahyu yang mana diberi pilihan, nak royak pun boleh, tak royak pun boleh, itu harus Nabi lupa. Termasuk hadis ni, Nabi lupa bila berlaku malam tu pada nak royak kepada sahabat, kerana tengok ada orang berbalah. Kemudian Nabi kata, carilah pada, jadi Nabi kata mungkin baik, kerana baik sungguh bagi kita kalaulah Rasulullah royak secara tepat malam itu, kadang malam 23 ataupun malam 27 ataupun malam 25. Nescaya kita ni tidak beramal ibadah kecuali pada malam tu je. Jadi nak suruh apa? Nak suruh kita ni perbanyakkan amal ibadah kita untuk kita cari malam Lailatul Qadar. Kemudian iltamisuha fil ashr awakhir. Hadis lain, carilah pada 10 malam yang terakhir. Fa in dha'ufa, katalah letih sangat, lemah sangat kita 10 malam tak tahu dah. Nak dekat sebulan dah kita duk puasa 20 hari dah. Kalau lah dia hadis ni kata kalau tak sangat, fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza, ataupun lemah, tak ataupun lemah, fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Jangan dia tak urut pada 7 malam yang berbaki. Dengan mana start daripada malam 23.
Kalulah dia tak boleh nak fokus 10 tu, ambil 7 malam yang berbaki, 10 malam terakhir, 7 malam yang terakhir pun tak apa dah. Kalulah 10 malam itu tak boleh nak pergi. Jadi 7 malam yang terakhir bermula malam 23 tu, jangan dia lalai. Jangan dia lalai. Jadi bermula malam 23 tu, kalau tak kuat sangat 10 malam terakhir, malam 23, 25, 27, 29, jangan dia lalai. Kemudian innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa 20. Jadi dalam hadis ni Rasulullah kata malam itu qadar tu malam 27 ataupun malam 29. Ni pada masa itulah, pada tahun tu. Kemudian Rasulullah kata sungguh malaikat fi tilkal lailata fil ardi, malaikat yang turun atas muka dunia, atas muka bumi pada masa tu, pada masa malam itu qadar tu, aktsaru min adadin asa, lebih banyak daripada bilangan batu-batu kerikil, batu-batu kecil. Jadi batu-batu kecil yang ada atas muka dunia ni, malaikat lebih ramai daripada tu. Nak kata sangat-sangat ramai. Sebab tu dalam hadis lain, iaitu tanda hak jelas. Tanda hak jelas bila berlaku malam Lailatul Qadar, iaitu selepas berlaku malam Lailatul Qadar pada siang hari, dalam keadaan matahari naik, dalam keadaan cahaya dia tidak berapa bersinar, kerana dilindungi oleh sayap-sayap malaikat hak naik. Nak kata betapa banyak malaikat. Tapi kalau kita tengok 2-3 tahun sebelum ni, lebih kira serupa je. Malam 21, 23, mana lebih kira serupa, tak boleh nak beza mana. Tetapi kalau negara Arab, iya. Kerana negara Arab ni dia payah hujan, dan juga dia payah ada awal tu payah. Jadi kadang-kadang jelas. Maknanya kalau hari berbeza, hari tu jelas. Tapi kita lebih serupa. Kenapa? Kerana terlindung oleh awal. Tapi bukan kita kata nak cari malam tu, kalau jumpa sekalipun terlepas dah. Katalah semalam malam itu qadar, hari ni jelas naik matahari dalam keadaan tidak bersinar. Jadi terlepas dah kita. Lebih baik kita fokus untuk amal ibadah. Kemudian annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha, matahari naik pada subuh hari pada hari kemudian tu, tidak ada cahaya bagi dia. Tu tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian ni doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri. Jadi Aisyah ni, Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalulah aku tahu mana-mana malam tu malam Lailatul Qadar, aku nak wayak gapo, aku nak zikir gapo, aku nak baca gapo. Jadi Rasulullah kata, quli, kata olehmu, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita perbanyak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Jadi 10 malam terakhir ni juga kita banyak minta ampunan daripada Allah Ta'ala. Boleh mana sekali nak minta hajat-hajat, kita minta lah dengan Allah Ta'ala. Tapi jangan kita lupa minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan juga doa yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi boleh kita nak baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, kami untuk ahli keluarga kita sekali boleh. Jadi malam-malam terakhir ni jangan kita lupa doa ni. Perbanyak juga kita baca doa ni. Bacalah 100 kali, kau 200 kali, kau 300 kali. Hak boleh kita baca, mengambil sunnah Nabi, doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Kemudian ini ada satu kisah. Anna Rasulullah SAW uritu, berkata, qala uritu lailatul qadri, aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Dengan mana tanda Lailatul Qadar tu diperlihatkan kepada aku. Mana Rasul tahu malam itu malam Lailatul Qadar pada masa berlaku tu. Thumma unsituha, kemudian aku dilupakan bila berlaku malam Lailatul Qadar tu. Wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin. Tapi aku ingat pagi esok aku sujud di atas air dan juga tanah. Kerana masjid Nabi SAW pada zaman itu dia tak ada serupa kita karpet mama lagu ni, tidak. Dia atas tanah lagi. Jadi bila hujan, sujud atas ada kesel-kesel air. Kesel air dia juga tanah. Rasulullah ingat lagu tu je. Jadi malam itu Qadar, dia tak ingat malam ke berapa.
Dilupakan malam keberapa berlaku malam itu qadar, tapi Rasulullah ingat pagi esok sujud pada air dan juga tanah, dengan makna berlaku hujan pada malam itu. Tapi bukan kata hujan itu confirm Lailatul Qadar, tidak lagu tu. Kerana negara Arab ni dia payah nak hujan. Kita nak hujan mudah. Jadi penuh berlaku pada zaman Rasulullah, berlaku hujan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian sahabat pun kata famutirna lailata 23. Jadi kami ni berlaku hujan, dihujangi pada malam ke-23. Tu nak kata bukan nanti malam 27. Lewat malam 27 akhir-akhir ni baru berlaku, tidak. Dalam hadis ni malam 23 berlaku dah. Sebab tu kalau kita nak cari malam itu qadar, bermula malam ni malam 21, malam 23 tu kena sungguh dah. Kerana berlaku pada zaman Rasulullah malam 23 berlaku malam Lailatul Qadar. Jadi sahabat ingat hujan pada malam 23. Jadi malam tu berlaku malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah solat bersama kami, habis solat subuh Rasulullah pergi beredar dan sahabat tengok ada keseh, wa inna atharal ma'i wattin ala jabhatihi wa anfihi. Jadi sahabat tengok ada keseh tanah dan juga keseh air pada dahi Rasulullah. Jadi sahabat dia ingat pada malam tu malam 23, tapi berlalu, telah berlalu malam itu qadar, iaitu pada malam 23. Jadi begitulah, insya-Allah kita berhenti sini. Moga-moga seminggu kita ni bermula malam 21 malam ni, 23 dan seterusnya malam ni lah, maknanya minggu-minggu ni lah kita nak bersungguh-sungguh untuk kita cari malam itu qadar, untuk kita menambah gandaan pahala kita. Nak cari mana Allah Ta'ala nak 83 tahun. Kita usia kita 80 tahun pun mungkin tak sapa. Orang umur 80 tahun pun tak berapa segar dah. Jadi Allah Ta'ala nak kelebihan kepada umat ni lah, kita ambil peluang bersungguh-sungguh dan juga berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala beri taufik, beri hidayah, beri kekuatan kepada kita untuk kita dapat beramal pada malam Lailatul Qadar tu. InsyaAllah kita berhenti situ. Wallahu ta'ala alam. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على قيامها وإحيائها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.